Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik kita pada hari ini ialah Sains tahun 4 Mesin, iaitu TUAS bersama Cikgu Siti Salma. Objektif pembelajaran ialah 10.1.1 mengenal pasti beban fulcrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti. 10.1.2 mengiklar hubung kait jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan. Ini ialah gambar-gambar tuas. Apa itu tuas? Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Okey, ada beban, ada fulcrum, ada daya. Apabila kita membuka penutup tin dengan menggunakan sudu, maka kita telah menggunakan tuas kerana penutup tin bertindak sebagai beban. Manakala hujung sudu yang menyentuh penutup tin adalah fulcrum. Tangan kita pula bertindak sebagai daya. Tengok pada anak panah yang telah cikgu tunjukkan di sini. Beban ialah berat sesuatu jasad. Okey, murid berdua ni adalah beban. Fulcrum ialah satu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong, sama ada dia berada di tengah atau di hujung. Daya ialah tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberi kesan. Okey. Selalunya daya akan memberi kesan kepada beban tadi. Okey, mari kita mengenal pasti kedudukan beban, fulcrum dan daya pada tuas berdasarkan gambar rajah di bawah. Okey, ini bila kita mencabut paku, daya tangan kita, beban ialah paku tadi, fulcrum ialah di hujung penukul. Okey, membuka tin, daya ialah tangan, beban ialah tutup tin dan fulcrum adalah hujung sudu. Okey, manakala gunting pula, daya ialah tangan kita bila kita nak menggunting, fulcrum ialah skru di tengah dan beban tu ialah kertas yang kita nak potong. Penyepit ais pula, bebannya ialah ais yang nak ditepit, dayanya ialah tangan kita untuk pegang dan fulcrumnya di hujung. Manakala pengokot pula, fulcrumnya di hujung, daya ni ialah tangan yang kita nak tepit dan beban tu ialah kertas yang kita nak kokot. Penyapu, bila kita menggunakan penyapu, fulcrumnya adalah di hujung, daya ialah tangan yang kita pegang di tengah dan bebannya ialah sampah yang kita nak sapu tadi. Okey, ini contoh yang lain ialah membuka penutup tin. Okey, beban dia ialah penutup tin tadi, fulcrum ialah hujung pembuka botol dan daya ialah tangan yang kita gunakan untuk membuka penutup botol. Ini pula pemotong kertas. Okey, bila kita nak potong kertas, daya yang diperlukan di hujung, di tengahnya ialah beban iaitu kertas yang dipotong dan di hujung ini ialah fulcrumnya. Kemudian kereta sorong pula, di tayarnya adalah fulcrum, di tengahnya adalah beban dan di hujung ialah daya di mana kita mengangkat kereta sorong tersebut. Okey, seterusnya, adakah kedudukan fulcrum, daya dan beban sama bagi setiap objek? Ya, jawapannya ialah tidak. Kedudukan fulcrum, daya dan beban boleh berubah mengikut objek yang berlainan. Dia tengok objek tersebut juga. Di mana daya, di mana beban, di mana fulcrum. Okey, ini adalah 3 contoh kedudukan yang berbeza. Okey, ada fulcrum di hujung kiri, daya di tengah, beban di hujung kanan. Tetapi yang di atas ni ialah beban di hujung kiri, fulcrum di tengah dan daya di hujung kanan. Manakala yang di bawah ini ialah fulcrum di hujung kiri, beban di tengah, daya pula di hujung kanan. Jadi kedudukannya boleh berubah-ubah mengikut objek yang digunakan. Okey, di mana contohnya? Okey, jika fulcrum di tengah, ini adalah papan jongkang-jongkit yang dinaiki oleh 2 orang murid. Okey, daya yang digunakan untuk mengangkat beban ini. Okey, yang kedua ialah apabila beban di tengah. Okey, beban tengah ialah kereta sorong. Fulcrum di depan, daya di hujung. Dan yang ketiga, apabila daya pula di tengah. Okey, fulcrum di hujung dan beban di hujung satu lagi. Okey, ini adalah
coran untuk memancing ikan. Ikan sebagai beban, daya ialah tangan kita yang untuk menarik memancing dan fulcrum adalah di hujung pemancing tersebut. Okey, kemudian setelah kita mengenal pasti kedudukan beban, fulcrum dan daya, mari kita hubung kaitkan beban, fulcrum dan daya pada tuas tersebut. Apa yang diperlukan untuk menggunakan daya apabila kita nak mengangkat beban? Adakah daya yang besar diperlukan atau daya yang sedikit diperlukan? Jadi, tahukah kamu kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek? Ya, fulcrum tu memainkan peranan penting untuk mengangkat objek. Cuba kita fikirkan bagaimanakah kita dapat mengalihkan seketul batu yang besar dengan menggunakan daya yang sedikit. Ada batu yang besar jatuh di tepi jalan raya, bagaimana kita nak angkat? Mengalihkannya di tepi. Okey, perhatikan gambar rajah di sebelah. Ada 4 gambar rajah, 1, 2, 3 dan 4. Apakah yang berbeza tentang cara untuk mengalihkan batu-batu besar tersebut? Ya, kedudukan fulcrumnya adalah berbeza. Adakah fulcrumnya dekat dengan beban atau jauh dengan beban atau paling jauh dengan beban? So, ini adalah cara untuk mengalihkan batu yang besar tadi. Tetapi dengan mengubah kedudukan fulcrum tersebut. Okey. Jadi, semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi, kalau kita nak mengalihkan beban, kita kena dekatkan fulcrum dengan beban. Okey, daya diperlukan hanyalah sedikit sahaja. Okey, tetapi semakin jauh jarak beban dari fulcrum, semakin banyak daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ya, apabila kita ubah fulcrum jauh daripada beban, daya yang diperlukan sangatlah besar. Jadi sukar untuk mengangkat beban tersebut. Jadi kesimpulannya, bila kita nak mengangkat beban yang berat dan besar, kita perlu guna kayu yang panjang. Jangan guna kayu yang pendek supaya senang. Kemudian kita kenakan daya yang sejauh yang mungkin daripada fulcrum dan dekatkan fulcrum dengan objek atau beban tersebut. Okey, barulah kita dapat mengangkat beban tadi dengan lebih mudah. Dekatkan fulcrum dengan beban. Untuk aktiviti pada hari ini, kita boleh menentukan kedudukan beban, fulcrum dan daya berdasarkan 4 objek di bawah. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 171. Okey, jadi kamu boleh catatkan di dalam buku nota sains untuk penyepit makanan, gunting, bulu ayam dan juga pengokot. Di manakah beban, fulcrum dan dayanya? Selamat mencuba. Oleh itu, kesimpulan pada hari ini, tuas berfungsi untuk memudahkan kerja kita. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu fulcrum, beban dan daya. Okey, kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat objek. Okey, di mana semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Manakala semakin jauh jarak beban dari fulcrum, semakin banyak daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.